Keningau adalah sebuah bandar yang terletak di kawasan pedalaman Sabah, Malaysia dan terbesar di bahagian pedalaman atas. Keningau kini merupakan bandar kelima terbesar selepas Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, dan Lahad Datu. Asal-usul nama Keningau berasal daripada kayu manis yang dipanggil kondingau. Kampung yang dipilih dalam video ialah Kampung Kali Keningau, yaitu sebuah kampung yang kecil dan terletak di daerah Keningau. Kampung ini berjarak 3 km dari Pekan Keningau dan kebanyakan penduduk kampung ini berbangsa Kadazan, Dusun, Murut, dan Iban. Terdapat 5 keistimewaan budaya di Kampung Kali yang ingin saya kongsikan kepada anda semua pada hari ini. Elemen budaya yang pertama adalah adat resam, yaitu Sogit. Sogit merupakan satu peraturan atau undang-undang yang bertindak sebagai pampasan daripada pihak bersalah. Sogit membawa maksud denda mengikut amalan adat istiadat etnik Sabah, khususnya suku kaum Dusun. Sogit diamalkan di Kampung Kali sejak dahulu lagi bagi mengekang pelanggaran adat dan juga bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan Sogit ialah mencuri hasil ternakan atau tanaman, merosakkan tanaman, membunuh haiwan ternakan atau peliharaan, melakukan pergaduhan dengan sengaja, melakukan aktiviti sumbang sebelum berkahwin, dan mengganggu atau melarikan anak gadis. Jenis-jenis denda yang dikenakan adalah dalam bentuk binatang ternakan, hasil pertanian, dan barangan seperti pisau, parang, tajau, gong, dan kuling tangan. Semakin besar kesalahan seseorang, semakin banyak sogit yang perlu dibayar. Sekiranya sogit tidak dibayar, penduduk kampung percaya bahwa keadaan akan menjadi tegang atau panas dan kampung juga akan dilanda gangguan daripada makhluk halus. Seterusnya, elemen budaya makanan tradisional. 2 makanan tradisional yang ingin saya ketengahkan pada hari ini ialah bosou ataupun tamba dan juga landai. Bosou atau tamba merupakan sejenis makanan tradisional kaum Dusun dan Murut yang berada di Kampung Kali, dan makanan ini merupakan makanan pembuka selera. Di Kampung Kali, kami juga mengenalinya sebagai jeruk atau jaruk. Bosou atau tamba disediakan dengan menggunakan daging khinzir ataupun ikan. Bosou dihasilkan dengan menggaulkan daging dengan nasi putih yang baru dimasak dan juga garam, lalu diperam dalam bekas yang tertutup kemas, serta kedap udara. Penyimpanan yang betul membolehkan bosou bertahan selama 6 bulan atau 1 tahun. Bosou atau tamba ini boleh dimakan selepas 2 atau 3 minggu selepas diperam. Selain itu, terdapat juga sebuah masakan tradisional yang menarik dan istimewa bagi saya, yaitu landoi. Landoi merupakan beruduk ataupun anak katak yang masih kecil. Makanan ini mempunyai cita rasa khas dan agak populer di Kampung Kali apabila tiba musim menanam padi sawah. Kami akan menangkap landoi ini dengan cara menyiut dan membuang isi dalam perut dengan memicit dan membersihkannya menggunakan air suam, lalu akan dimasak dengan cara dikukus menggunakan kunyit seperti mengukus ikan. Dalam elemen budaya seni kerajinan pula, saya ingin berkongsi dengan anda semua sebuah seni kerajinan, yaitu anyaman. Di Kampung Kali, anyaman daripada plastik merupakan sebuah seni kerajinan yang agak populer. Antara anyaman yang dihasilkan ialah anyaman berbentuk bakul dan alas botol. Seni kerajinan ini memerlukan masa berhari-hari untuk disiapkan dan memerlukan kemahiran menganyam yang tinggi. Seni anyaman ini juga dijadikan sumber pendapatan sampingan bagi sebahagian penduduk kampung. Misalnya, penduduk kampung akan menjual bakul tersebut secara pre-order atau memasarkannya di pasar malam atau pasar tambung. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat anyaman plastik ini ialah tali rotan plastik berbagai warna dan paip lutsiner lembut. Seni anyaman ini sangat istimewa karena seni kerajinan ini menunjukkan kreativiti penduduk kampung dalam mencari hasil pendapatan. Seterusnya, elemen budaya kepercayaan. Di Kampung Kali, adat kematian atau Mogombirwo merupakan satu upacara kematian di kampung yang agak unik. Hal ini saya katakan demikian karena terdapat beberapa adat yang istimewa dijalankan untuk si mati dan juga keluarga si mati dalam adat Mogombirwo. Yang pertama, adat memberitahu. Apabila kematian berlaku bagi orang-orang tua, gong atau telinting akan dipukul dengan nada khas bagi memberitakan kematian kepada penduduk setempat. Seterusnya, adat berjaga-jaga. Si mati akan dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah dan masyarakat Kadazan Dusun juga percaya sekiranya kucing hitam melangkah
si mati boleh bangun dan mengamuk sehingga boleh membunuh mereka yang berada di situ. Seterusnya adat Moginupus, yaitu simpati terhadap si mati. Bagi keluarga yang berada ataupun kaya, kerbau atau lembu akan disembelih pada pengebumian sebagai penghormatan yang terakhir. Sepanjang 7 hari, permainan katam-katam juga akan dimainkan. Permainan katam-katam ini berunsurkan perjudian dan hanya diadakan dalam kalangan keluarga yang terdekat sahaja. Pada hari ke-7, roh si mati akan dipanggil dari kuburan untuk balik makan ke rumah. Upacara sembahyang juga akan diadakan pada hari ke-40 dan hari ke-100. Seterusnya, elemen activity community. Activity community yang ingin saya kongsikan pada Anda hari ini adalah gotong royong membersihkan kawasan perkuburan. Aktiviti ini merupakan budaya yang wajib diamalkan oleh penduduk kampung, tidak kira penduduk kampung baru atau lama. Aktiviti ini diadakan 6 bulan sekali dan akan berlangsung sebanyak 2 kali sahaja dalam setahun. Penduduk kampung percaya aktiviti ini baik bagi memperingati penduduk kampung yang sudah tiada dan juga untuk memastikan keselesaan para penduduk untuk menziarahi kubur ahli keluarga masing-masing. Pada malam hari, lilin pula akan dinyalakan tepat jam 7 malam sebagai peringatan kepada ahli keluarga masing-masing yang sudah pergi. Setiap elemen budaya yang sudah saya nyatakan merupakan 5 keistimewaan budaya yang banyak membentuk kepribadian diri saya pada masa ini. Misalnya, bagi adat resam Sogit, adat yang berbentuk peraturan dan undang-undang ini membentuk disiplin dan jati diri yang baik dalam diri saya. Saya pernah menjadi mangsa bagi adat Sogit. Saya pernah dicederakan di bahagian kepala sewaktu berumur 7 tahun. Masalah yang berlaku antara pihak saya dan pihak yang bersalah diselesaikan dengan adat Sogit sahaja. Makanan yang saya sebutkan dalam video, yaitu bosou atau tambak dan juga landoi, juga merupakan elemen budaya yang sangat istimewa bagi saya. Hal ini karena makanan-makanan ini sudah pun sebati dalam diri saya. Secara tidak langsung, makanan ini dapat menjadi identiti saya ketika belajar di perantauan. Selain daripada itu, elemen seni kerajinan tangan membuat anyaman plastik juga merupakan salah satu elemen budaya yang sangat menarik dan seronok untuk dilakukan. Saya memilih seni kerajinan ini karena ibu saya merupakan salah seorang yang pernah melakukan perniagaan menjual anyaman berupa alas botol dan bakul di pasar tamu. Seterusnya, kepercayaan dalam adat kematian Mogombiruwo juga memberikan pengaruh dalam diri saya. Contohnya, adat kematian ini membolehkan saya mengenali kepercayaan yang wujud dalam komuniti setempat. Walaupun kepercayaan ini bukan sebahagian daripada kepercayaan kaum Iban pada asalnya, tetapi kepercayaan ini sudah sinonim dalam diri saya dan keluarga. Akhir sekali, activity community, yaitu gotong royong membersihkan tanah perkuburan, juga sangat istimewa bagi saya. Hal ini saya katakan demikian karena activity ini bukanlah satu activity gotong royong yang biasa dilakukan oleh penduduk di kampung lain. Gotong royong khas ini diadakan di Kampung Kali sebagai satu penghormatan kepada semua penduduk yang terlebih dahulu ada sebelum kami. Kesemua budaya ini juga boleh menjadi satu suntikan kesedaran kepada saya supaya tidak melupakan asal-usul walau dimanapun saya berada. Sekian, itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih.